Assalamualaikum dan salam sejahtera, dan bersama saya Ihsan Yahya. Ini kami bawakan kepada anda agenda awani. Tapi hari ini istimewa sedikit sebab kita mempertengahkan satu topik yang cukup menarik. Kita tanya Datuk dan juga kita tanya tetamu yang hadir pada hari ini, mungkin melangkaui beberapa isu, bukan sahaja berkaitan dengan isu semasa, tetapi mungkin sedikit berkaitan dengan isu politik. Kita bersama dengan Menteri Kanan Pendidikan yang juga Naib Presiden Bersatu, Datuk Dr. Aziz Jidin. Assalamualaikum, Datuk. Salam. Ya. Apa khabar, Hasan? Baik, Alhamdulillah. Ini isu-isu penting yang kita bawakan. Yang pertama adalah berkaitan dengan silibus dan juga mata pelajaran di sekolah, terutamanya di sekolah rendah. Yang kedua, isu yang mungkin tak habis-habis, banyak kita bercakap berkaitan dengan perkara ini, adalah berkaitan dengan beg berat, apa kesudahannya. Jadi, saya nak bersama-sama dengan Datuk sebagai permulaannya, Datuk. Ini terutamanya berkaitan dengan silibus. Apabila Cikgu Fadli secara terang-terangan, tapi isu itu dah selesai. Kita tak nak menyentuh isu itu sebab ia telah pun diselesaikan, tetapi ini berkaitan dengan silibus yang dikatakan agak berat, agak tinggi untuk pelajar-pelajar dan juga murid-murid sekolah rendah. Apa cerita dan apa sebabnya sampai ke tahap kita perlu memikirkan isu-isu seperti ini sekarang ini, Datuk? Ya. Hasan, terima kasih. Kalau saya izinkan saya cerita sedikit pasal silibus ini, ya. Okay. Bagaimana silibus ataupun bila silibus yang ada pada hari ini mula digunakan. Dalam konteks silibus sekolah rendah, ini KSSR Semakan kita panggil. Dalam konteks ini ianya mula digunakan pada tahun 2017. KSSR Semakan ni mula guna 2017. Sampai nak guna ni persediaan dia buat lebih awal. 3 tahun sebelum itu telah dibuat persediaan untuk membolehkan KSSR Semakan mula digunakan pada tahun 2017. Maknanya bermula daripada 2014 lagi dah disemak. 14, 15, 16 di SKP semua, ya, dokumen standard standard kurikulum dan pentaksiran ini dibina untuk mata pelajaran, setiap mata pelajaran. Maka daripada 2014 dah tengok dah. 2014, 15, 16, siap 17 dengan buku teks apa semua. Murid tahun 1 2017 merupakan kohort pertama menggunakan silibus yang ada pada hari ini. Okey. Jadi murid tahun 1 2017 mula guna. Murid lain pada tahun 2017 masih pakai silibus lama. Sebab cycle dia nak kena habis silibus lama punya cycle. So apabila murid tahun 1 2017 masuk tahun 2 2018, dalam tahun 2 ini dia pakai KSSR Semakan. Silibus hari inilah, silibus yang ada pada hari ini. So murid tahun 1 2018 akan guna yang sama juga, ya. So murid tahun 3 2019 akan berterusan guna. So akan naik mengikut, dia akan ikut silibus yang baru tersebut. Sebab itu daripada 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Maknanya tahun ini murid yang darjah 1 yang mula menggunakan silibus baru ini pertama kali pada tahun 2017 dah komplit pusingan dia. So tahun depan murid yang mula guna tahun 1 2018 akan komplit pusingan dia. Sebab itu apabila kita bercakap tentang silibus ini, saya sebut hari itu, ada yang kata, bila saya kata ini bukan silibus Aziz Jidin, ada yang kata ini macam lepas tanggungjawab. Tidak. Apa yang saya nak jelaskan bahawa pembangunan silibus ini mengambil masa. Perjalanan dia itu ada cycle, ada pusingan. Jadi apa yang kita lihat pada hari ini dalam konteks silibus pada hari ini adalah apa yang telah mula digunakan pada tahun 2017. Itu saya nak jelaskan supaya kita faham. Kerana seolah-olah timbul isu seolah-olah baru hari ini silibus ini digunakan. Jadi konteks asas yang kita perlu faham bahawa silibus ini mula digunakan oleh murid untuk kohort tahun 1 2017. Itu first time diguna. Sehinggalah digunakan pada hari ini, mereka yang darjah 1 ini dah darjah 6 pada tahun ini, ya, pada tahun 2017. Yang ada daripada 2018 dia sekarang darjah 5. So itu konteks dia. Sebab itu apa yang paling penting dalam konteks silibus, kita perlu fahami bahawa proses nak bina silibus ini satu proses yang mengambil masa, satu. Yang kedua, memandangkan telah disusun tahun 1 apa, tahun 2 apa, nak katakan matematik, ya, tahun 1 macam mana, tahun 2 macam mana, tahun 3 macam mana. Sebab itu proses dia ini adalah satu proses yang berterusan. Dan kalau nak potong dekat mana-mana tahun itu,
sebab dia dah susun, maka kita perlukan satu penelitian yang mendalam. Sebab itu dalam konteks ini kita lihat bahawa itu asas dia. Ya, maknanya sebelum ini dah guna, hari ini dah digunakan, namun kita sedar. Ini saya nak jelaskan, kita sedar di luar sana kita mendapat maklum balas daripada bapa yang menceritakan bahawa silibus yang ada pada hari ini dilihat agak sukar berbanding dengan dahulu. Itu kita banyak dengar di luar sana, kita ambil kira. Kerana apa? Dalam konteks ini kita dah tamat satu cycle, inilah ruang yang terbaik untuk kita lihat kembali silibus tersebut. Dan sebab itu ini kita sedang laksanakan libat urus. Regardless of apa yang berlaku, kata disensasikan apa semua ini, itu sebahagian daripada apa yang berlaku di luar sana, tapi prosesnya berjalan. Prosesnya begitu. Memang habis pusingan murid tahun 1 2017 yang berada pada tahun 6 2022 ini, tamat pusingan dan segala perkara dalam silibus ini dilihat secara mendalam. Dalam tempoh 5 tahun sejak ia diperkenalkan pada 2017, ada isu-isu berbangkit berkaitan dengan silibus ini, Datuk? Saya semak juga, ini satu soalan yang baik. Saya semak juga di kementerian. Saya tanya sebelum ini apakah berlaku banyak perbincangan tentang silibus. Tapi maklum balas yang saya terima bahawa perbincangan tak seperti mana pada hari ini. Jadi sebab itulah kita lihat, kita kata apa kita mengambil positif perbincangan dalam kalangan ibu bapa ini, dan apa yang paling penting pusingannya dah sampai ke hujung seperti mana saya sebut tadi, satu pusingan yang daripada tahun 1 tadi, ini adalah ruang yang terbaik. Sebab itu kita turun ke bawah. Banyak perbincangan dilakukan dalam pembangunan silibus ini. Sekarang dalam proses pembangunan silibus, dah kita mulakan perbincangan ini lama. Sekarang ini dalam proses untuk libat urus dengan pelbagai pihak, termasuklah ibu bapa, guru-guru, ada pandangan daripada akademia, industri dan sebagainya. Datuk, ini bila Datuk cerita tadi, itu sejarah dia, bukan satu tempoh yang pendek, bukan ia dibuat hari ini dan juga dilaksanakan hari ini, Datuk. Tetapi mendengar daripada rintihan, mungkin ada daripada komen-komen daripada ibu bapa termasuk guru sendiri, contohnya apa antara langkah jangka pendek dan segera yang dilakukan oleh pihak Datuk dan juga kementerian untuk atasi isu-isu ini, selagi mungkin tidak ada apa-apa kenyataan yang mungkin boleh menghentikan perkara ini, ia akan terus dibangkitkan dan terus dijadikan bualan. Terima kasih, Hasan. Sebenarnya apabila saya mula masuk ke kementerian tahun 2020, bulan Mac 2020, waktu tu COVID. Mula saya masuk 9 Mac. Kemudian 18 Mac 2020 PKP mula dilaksanakan. Bila kita selesaikan urusan berkaitan dengan COVID dan sebagainya, pada waktu itu dah siap garis panduan apa semua ni, fokus kita adalah untuk melihat tentang silibus. Kita bincang, kita lihat bagaimanakah ruang-ruang, adakah terdapat ruang-ruang untuk kita tambah baik. That's why we get to know bagaimana proses pembangunan silibus itu. Cuma kita lihat ada banyak proses ni kadang-kadang terlalu panjang. This is what I'm trying to explain to the public, because saya tak suka bercerita tentang proses. I would like to talk about the outcomes. Yang saya tak suka bercerita pasal proses nak sampai situ, apa kita buat dan sebagainya. We want to tunjukkan hasil. Sebab itu dalam konteks silibus ini, apabila kita kaji balik proses pembangunan silibus ini, kadang-kadang terlalu panjang, proses pembangunan silibus baru terlalu panjang, dan apa yang kita ingin lihat adalah supaya proses ini kita dapat pendekkan, mengambil kira kalau ada terdapat urgent atau sesuatu perkara yang kena address segera. Jadi ada konteks-konteks tertentu apabila dunia berubah pada kadar yang jauh lebih cepat. Kalau dulu lain, dulu digitalisasi ini tak seperti mana pada hari ini. Sekarang ini dunia berubah dalam keadaan yang berbeza, begitu cepat sekali. Kalau kita tidak berubah sejajar dengan perubahan di persekitaran, mungkin silibus tertentu ini akan agak ketinggalan. Sebab itu apabila saya masuk ke kementerian, kita minta supaya dilihat adakah ruang untuk kita percepatkan proses tertentu bagi membolehkan kalau ada keadaan tertentu untuk kita membuat penambahbaikan daripada silibus itu, kita boleh buat. Jadi sebab itu kalau saya tengok sejak saya masuk ke kementerian ini, banyak pendekatan baru yang kita buat. Sebagai contoh, pengambilan guru. Dulu tak pernah guna sistem kluster, pendekatan kluster untuk pengambilan guru, kita guna. Kita tukar. Sebab apa? Kita tahu itu adalah satu cabaran apabila kita guna pendekatan lama, dia tak berjaya mencapaikan hasil yang dikendaki. Begitu juga dalam konteks silibus.
Kita tahu dalam konteks silibus ini nak tunggu satu pusingan, tadi saya sebut tahun 1 sampai tahun 6 habis satu pusingan. Kalau ikut pengalaman pembangunan KSSR 2017, pembangunan dia bermula 2014. 14, 15, 16, 17 baru guna. Sebab itu saya kata we cannot go at that rate. Terlalu jauh nak pembangunan ini selama 3 tahun itu terlalu panjang. Dan proses inilah yang kita teliti supaya proses dia jadi lagi cekap, dan kalau kita perlu mengambil tindakan segera dalam konteks tertentu, kita boleh buat dengan lebih cepat. Dan itu yang kita nak laksanakan. So to answer your question again, sekali lagi saya nak cerita bahawa memang from day one, selesai tengok COVID apa semua, that's the area that kita lihat dalam konteks silibus. Kerana apa? Pada waktu itu kalau ingat, bila sekolah tutup, we go through the syllabus untuk tengok yang mana yang betul-betul murid tak boleh tinggal. Yang mana yang tambahan kepada itu, pengukuhan dan sebagainya. Sebab itu daripada situ kita tengok macam mana kalau in the future kita update syllabus ini mengambil kira keadaan yang segera yang diperlukan, adakah pendekatan yang lebih cepat boleh dibuat. So we are working on that now. So to tell you, sekarang ini kita turun ke bawah, buat sesi lebar urus, mengambil kira semua pandangan untuk membangunkan silibus baru. Ya. So ini saya dah cerita banyak kali. Ya. Saya dah cerita sebenarnya, ini saya dah cerita banyak kali di luar sana. Cuma mungkin mesej ini tidak sampai ke bawah. Jadi sebab itulah malam ini saya datang sekali lagi menceritakan bahawa tentang silibus ini antara benda yang memang kita beri keutamaan. Namun begitu seperti mana saya kata tadi, kita tidak boleh terus memotong apa yang sedang diikuti oleh anak-anak ini, ya, kerana proses dia bila nak bertukar ini transition untuk cikgu, nak sediakan DSKP baru, ya, dokumen untuk jadi rujukan ini, nak sediakan DSKP baru untuk guru sebagai contoh, nak buat penataran pada guru-guru, nak buat penyelarasan. So dia tak boleh abruptly cut and then masukkan yang baru tanpa satu proses yang menyeluruh. Sebab itu saya mohon jasa baik ibu bapa di luar sana untuk bersama-sama dengan kita. We are working on that. Kita sedang usahakan perkara ini, bahkan kita telah lihat lama untuk meneliti perkara ini, macam mana nak menambah baik proses itu sendiri dan juga menambah baik silibus itu juga. Ya. Baik Datuk, seketika nanti ada sikit lagi kita nak sambung berkaitan dengan silibus ini, dan lepas itu kita akan fokus kepada isu beg berat dalam kalangan murid dan juga pelajar. Baik, kembali dalam agenda awal ni, isu beg berat, isu silibus dan juga mata pelajaran pelajar di peringkat sekolah rendah. Pastinya kita bincangkan bersama dengan Datuk Dr. Razijidin bersama-sama saya di studio. Datuk, sikit lagi berkaitan dengan silibus ini. 2020 Datuk mendarajui dan juga mengepalai Kementerian Pendidikan. Adakah waktu itu sehingga sekarang 2022, mungkin 2 tahun lebih, Datuk tak sempat untuk menilai dan juga melihat kembali silibus sehingga hari ini perkara berkenaan menjadi tular? Adakah peringkat waktu itu seperti yang Datuk nyatakan tadi mungkin tidak sempat untuk meneliti ke semua silibus yang mungkin membebankan murid? Okey. Seperti mana saya jelaskan tadi, ya. Apabila kita saya masuk 2020, pertama sekali COVID. Tapi COVID ini membuka ruang pada kita bila nak buat PDPR ini, silibus ni banyak benda. Jadi daripada situ kita mula lihat silibus sebenarnya. Daripada tahun 2020 lagi mula lihat silibus, ya. Kita lihat apa yang berlaku dalam silibus ini, yang mana yang perlu merupakan core waktu COVID ni, core yang mana semua murid perlu menguasainya. Kemudian on top of that dia adalah pengukuhan, pengayaan dan sebagainya. Kalau boleh achieve that level pada waktu itu, ini merupakan satu pendekatan yang baik. So bila kita dalam konteks COVID ni memang kita tengok silibus itu. Sebab itu saya kata tadi, saya masuk ke kementerian, silibus ini merupakan antara perkara yang kita dah tengok lama. Cuma proses dia itu. Sebab itu saya kata tadi, proses dia, walaupun kita teliti silibus itu, kita ambil pandangan, kita tidak boleh terus memotong mana-mana silibus secara terus. Kerana bila nak tukar silibus ini, kena sediakan DSKP sebagai contoh, ya. Dokumen standard untuk kurikulum dan pentaksiran itu nak kena sediakan, dan buat penataran dengan guru-guru, kena fahamkan guru-guru bagaimanakah kaedahnya, pendekatannya dan sebagainya sebelum turun ke bawah dan mula dilaksanakan di sekolah. Jadi banyak proses dia. Penyediaan buku teks sebagai contoh. Ianya mengambil masa. Dan dalam proses ini juga, as I said, kita melihat bukan setakat silibus, ya, kepada proses untuk menyiapkan buku teks. Daripada situ juga kita lihat, ini let me be very frank lah, terdapat kelemahan dalam proses
konteks yang hendak disampaikan dalam DSKP. Jadi cikgu-cikgu fahamlah berkaitan dengan DSKP ni. DSKP konteks nak sampaikan itu dan juga macam mana diterjemahkan dalam buku teks itu kadang-kadang dia tak begitu selari. Yang ini as I said, ini bukan baru silibus baru, ini buku teks mula digunakan pada tahun 2017 ya. So what I'm trying to say here, we are not blaming anyone. Tetapi the whole proses itu perlu diteliti semula. Sebab itu saya kata saya masuk ke kementerian ini untuk melihat the core business process yang mana kita kena lihat semula untuk kita pastikan silibusnya macam gini, DSKP-nya macam gini. Tapi adakah DSKP ini diterjemahkan dalam buku teks dalam konteks yang sebenar-benarnya niat atau hasrat asal ianya dibina. Itu cabaran lain pula. Sebab itu kadang-kadang kita lihat ibu bapa share muka surat dalam buku teks sebagai contoh. Kenapa begini? Ingin saya tegaskan bahawa as I said, buku teks ini mula digunakan pada tahun 2017 dan kita lihat ada perkara-perkara dalam konteks pengurusan buku teks sebagai contoh yang perlu ditambah baik. Sebab itu saya kata we are working on this. Kita has been working on syllabus buku teks dan sebagainya from day one saya masuk ke kementerian. Jadi tak timbul seolah-olah pada hari ini baru nak tengok, tak ada. Cuma apabila masyarakat bercakap tentang silibus pada hari ini, maka kita kena keluar untuk jelaskan apakah keadaan yang sebenarnya, untuk memberi gambaran yang sebenarnya apakah keadaannya. Jadi dalam melalui pendekatan ini kita berharap masyarakat dapat melihat bahawa kita sedang bergerak ke arah untuk membina silibus baru ini dan prosesnya adalah sedang berlaku dan kita ingin pastikan proses ini berlaku dengan baik dan silibus yang akan digunakan nanti adalah satu silibus yang memberi kesan yang cukup positif kepada anak-anak kita. Datuk, bila kita bercakap berkaitan dengan orang politik, dia akan mempolitikkan apa sahaja isu, termasuk isu berkaitan dengan akademik, dengan pendidikan dan sebagainya. Tapi mungkin ada dalam kalangan masyarakat menganggap ia antara perkara yang lebih daripada itu, melibatkan masa depan, melibatkan anak-anak, ibu bapa, guru dan sebagainya. Tetapi daripada perbincangan kita berkaitan dengan silibus ini, apa janji kementerian dan juga Datuk khususnya dalam mengatasi dan juga memastikan isu ini dapat diselesaikan dengan kadar segera? Sebab tu saya kata, saya selalu sebut bila saya masuk ke kementerian, fokus saya adalah untuk melihat kepada perkara-perkara struktur. Dalam setiap proses untuk kita buat sesuatu di kementerian ini, dia ada proses dia. Ada proses yang kurang cekap. Ada proses yang kita kena tambah baik. Ada proses yang kita boleh cepatkan. Termasuklah dalam konteks pembangunan silibus dan juga penyediaan buku teks. So, saya masuk ke kementerian, fokusnya adalah untuk melihat kat mana prosesnya yang jadi masalah. Apa yang paling penting adalah kita betulkan proses ini supaya in the future, pada masa yang akan datang, bila berlaku keadaan perlu, as I said tadi katakan dunia berubah cepat. Kalau kita nak tunggu cycle habis betul-betul satu cycle, baru kita nak teliti, maka ianya mengambil masa yang panjang. Apakah proses yang lebih pendek yang kita boleh gunakan dalam keadaan tertentu sebagai contoh. Sebab itu saya kata apa yang paling penting adalah untuk kita melihat secara keseluruhan proses ini. Dan apa sahaja yang berlaku lepas pilihan raya sebagai contoh PRU ke-15 ini, apa yang paling penting apabila kita letakkan satu sistem dan proses yang kukuh, yang cekap, sesiapa sahaja yang datang ke kementerian tentunya urusannya akan menjadi lebih mudah. Saya bagi contoh, as I said, proses tadi pengambilan guru yang saya cerita tadi, dalam sejarah Malaysia tak pernah berlaku pengambilan guru sampai lebih 16,000 orang setahun. The most on average 5,000. Kerana apa? Kerana pendekatan yang digunakan itu satu pendekatan yang agak outdated, yang tidak sesuai dengan keadaan semasa. Apabila kita tukar pendekatan itu, yang katanya tak ada bekalan sebelum ini, akhirnya kita mendapat bekalan. Kita dapat bekalan daripada 18,702 orang yang kita nak, kita dapat lebih 16,000. Why? Kerana kita lihat pada proses, kita lihat kepada pendekatannya, macam mana kita tambah baik. Sebab itu, that one is done. So sekarang ini, dalam proses berkaitan dengan silibus ini, kita tambah baik the whole proses. Pada masa yang sama, proses berjalan untuk membina silibus baru. Seperti mana saya sebut tadi. Tapi kami di kementerian, apabila bercakap tentang proses, kita tak keluar bercerita tentang proses panjang lebar kerana kita nak hasilkan outcome atau hasil dia untuk tunjukkan pada ibu bapa inilah hasilnya. As I said before, ini bukan bermakna kita tak lihat. Kita lihat tetapi kita sedang melaksanakannya. Okey.
Itu cerita silibus, tapi kalau nak tanya dan juga panjang lagi Datuk cerita silibus ni, tapi kita ada 30 minit saja. Tapi ini isu besar juga untuk kita bawakan. Tapi mungkin soalan ringkas saja kepada Datuk, isu beg berat. Isu beg berat ni sering diperkatakan bukan saja sekarang tetapi dah makan bertahun-tahun, mungkin daripada zaman sekolah rendah lagi. Tapi sekarang ada inisiatif lokal di sekolah dan sebagainya. Itu mungkin antara inisiatif yang telah dibuat sekarang. Tetapi perjalanannya itu, Datuk, sekarang ini bagaimana? Adakah kita akan berdepan lagi lepas PRU15 ini dengan isu beg berat seperti hari ini? Terima kasih. Soalan yang baik. Pertama sekali, bila bercakap tentang beg berat, Ehsan sebut tadi, beg berat ni bukan cerita baru. Ini cerita puluhan tahun lamanya. Sebab itu, apabila saya masuk ke kementerian, kita kaji apakah punca yang membawa kepada beg berat. And let me share with you, bila saya tanya macam mana kes beg berat ini, ada yang kata, kita buat kajian. Saya no, kita tak boleh buat kajian. Because very obvious. Isunya adalah jelas. Dan sebab itu kita turun ke bawah. Saya sendiri bersama dengan pegawai kementerian turun ke bawah. Tengok beg anak-anak kita ni. Buka satu-satu ya. Bila kita turun ke bawah, kita buka satu-satu. Daripada situ kita faham apakah antara punca yang membawa kepada isu beg berat ini. Dia banyak faktor lah. Banyak faktor. Antara faktor pertama, kalau saya boleh kongsikan, jumlah subjek. Ada kita lihat jumlah subjek murid di sekolah rendah satu hari sampai 7 subjek sebagai contoh. Now, 7 subjek, dia ada buku teks, satu. Dia ada buku aktiviti. Ada buku latihan. Ya, itu untuk satu subjek. Dan buku latihan pula, kalau sesetengah mata pelajaran, ada saya turun ke sekolah sampai 6. Satu mata pelajaran, 6 buku latihan. Ya, ada buku aktiviti macam-macam yang dibawa, yang dibeli di pasaran dan sebagainya, dibawa ke sekolah. Sebab itu kita tengok secara keseluruhan dan kita balik bincang. Ini merupakan satu proses yang panjang. Kita bincang, kita tengok teliti betul-betul, kita turun ke bawah. And then ada juga yang bawa baju, katakan nak pergi kelas baju sukan. Ada yang nak pergi kelas Fardu Ain bawa baju kafas. We will look into all the details. Dan kita sampai satu tahap kita kata, now kita faham masalah. Bila nak selesai masalah ni dalam konteks pendidikan, kita kena betul-betul faham apakah faktor yang menyumbang kepada masalah beg berat ini. Dia banyak faktor lah. Tapi kita faham masalah ini, kemudian kita balik, kita pada 6 Mac 2022 yang lepas, saya dah jelaskan 7 inisiatif beg berat. Ada 7 inisiatif yang kita perkenalkan tentang beg berat ni. Inisiatif pertama, biasanya orang sentuh yang pertama saja. Dia ada 7. Inisiatif pertama yang kita selalu sebut adalah berkaitan dengan penyediaan loka. Penyediaan loka untuk sekolah 2 sesi. Itu kena jelas. Penyediaan loka untuk sekolah 2 sesi. Kerana apa? Kalau sekolah 1 sesi tak apa. Yang tak bawa tu dia letak dalam laci bawah meja. Tapi sekolah 2 sesi tak boleh sebab petang ada murid lain yang pakai kelas tersebut. Maka kita pada 6 Mac 2022 kita maklumkan bahawa kita akan sediakan loka di sekolah 2 sesi mengikut fasa. Fasa 1 dan fasa 2. Hari ini hampir 40% telah dipasang. Tak pernah berlaku dalam sejarah kementerian kita bekalkan loka. Tak pernah berlaku. Tapi as I said, pendekatan kita melihat apakah keadaan sebenar dan bagaimanakah cara penyelesaiannya. Sebab itu 44% fasa pertama ni di 626 buah sekolah kita akan selesaikan dalam masa terdekat. Kemudian tahun depan akan ada fasa kedua untuk yang selebihnya. Jadi apa yang paling penting, itu baru satu ya. Itu baru satu. Kemudian kita laksanakan yang kedua, kita kata... Tapi kita ada 1 minit je. 1 minit je. Untuk 7. Okey, saya bagi yang kedua lah. Yang kedua. Yang kedua ni kita kata, kita hadkan jadual waktu untuk mata pelajaran di sekolah. Ini bagi tahap 1, tahun 1, 2, 3 ini kita hadkan kepada 3 atau 4 mata pelajaran. Kecil kan dia. So maknanya paling banyak pun dibawa kalau buku untuk 4 mata pelajaran. Compact tu mungkin 7 katakan. Ya, kita limitkan kepada 4. Seterusnya kita kata juga buku latihan tadi. Buku latihan ya, anak saya bersekolah di Australia dulu ya. Dia biasanya ada 2 je buku latihan ni. Kalau ni setiap subjek kalau nak ada pun untuk setiap subjek akan ada 2 je. Satu dia guna, satu mungkin dia bagi dekat cikgu dia bila bertukar ganti. Tapi kita sampai kadang-kadang 5 atau 6 buku latihan. Pertama sekali tak semua pun pakai. Sampai akhir semester, akhir tahun tak pakai semua pun. Ya. Jadi apa yang kita buat, kita limitkan. Bila kita limitkan, akan berlaku perubahan pada jadual waktu. Kena banyakkan sikit masa untuk subjek tertentu dalam setiap hari ini, pendekkan jadual waktu. Nah, bila kita
tukar jadual waktu, masa untuk mengajar itu panjang. Awal-awal kita faham ada guru rasa agak panjang, tetapi kita terima feedback daripada guru juga yang mengatakan tempoh masa yang panjang ini memberi ruang untuk guru melaksanakan pelbagai aktiviti. Itu baru 2. Sampailah ada pendekatan lain yang ketujuh, termasuklah kita berbincang dengan JAKIM untuk pastikan, mohon pada JAKIM boleh tak kalau nak pergi kelas agama petang tak pakai uniform. Kelas kafar. JAKIM kata tak apa, tak ada masalah. Tapi kita beri kelonggaran. Kalau nak pakai diberi kelonggaran, kalau nak pakai, kalau tak nak pakai tak apa. Menurut itu saya nak jelaskan bahawa pendekatan kita banyak. Buku teks digital. Kita sediakan buku teks digital dalam D5 untuk membolehkan murid yang ada akses kepada peranti apa semua untuk menggunakan buku teks digital. Kalau dekat rumah dia nak tengok, dia boleh buka, boleh guna buku teks digital, buku biasa tinggal di sekolah. Macam-macam cara boleh gunakan. Datuk, nanti kita datang baliklah Datuk untuk sesi ini pula. Tak cukup panjang. Tak cukup panjang. Terima kasih Datuk Dr. Aziz Jidin, Menteri Kanan Pendidikan. Saya Ihsan Nahya. Sekian agenda awalnya. Assalamualaikum. Jumpa lagi.